الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyil asqam. Ya Allah, ya dafi'al bala, idfa' anna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bertemu pada malam ini yang merupakan pertemuan kita terakhir untuk tahun ini, dan kita berhenti tahun depan pula insya-Allah bulan 1 kita akan bertemu semula. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita teruskan kuliah kita, suka untuk saya memperingatkan diri saya dan juga tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita mematuhi SOP yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara, supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah pun kita pakai ni, pasal dekat dengan mikrofon ni. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, pakai ni dia ada 2 keselamatan. Yang pertama, selamat daripada wabak yang sedang merebak sekarang ini, COVID-19. Yang keduanya, kita pakai ni akan selamatkan poket kita daripada kena denda 1000. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kaedah al-wiqayah ghairu minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi daripada kaedah ini tuan-tuan, macam mana mencegah, ya, pakai pelitup muka, basuh tangan dengan kerap, dan jarak ketika kita berjumpa dengan orang. Sekarang ni tuan-tuan, musim kenduri, kan, musim kenduri. Yang kita nak bincang malam ni pun bab suami isteri, ya. Musim kenduri ni kadang-kala kita tengok, ya, dia waktu seronok ni terlupa SOP. Pergi kita tengok, ya, 2 hari dah 2000 lebih. Hari ni saja ada 4 kematian, kalau tak salah saya tadi pengumuman 5 pengumuman, saya kurang 1, ya. 5 kematian tuan-tuan. Bukan kita nak gempak tak, ustaz main gempak kami, ya. Tak, bukan nak gempak tuan-tuan, peringat, kan. Kita peringat. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, ya, dengan peringatan ni dapat memutuskan rangkaian penyebaran wabak
COVID-19. Dan juga tuan-tuan, saya 2 hari ni boleh kata dapat berita kematian. Kemarin 2, hari ni 2. Mai-mai tak sat dapat kata ada kematian Ustaz. Dia nak ke bumi bila? Malam ni juga kan? Macam mana? Dah? Esok. Kalau nak ke bumi malam ni, kita baca 5 minit, tak nanti ya. Kan? Baik tuan-tuan, oleh kerana ada masa, sama-samalah kita mengulang kaji insya-Allah. Seperti biasa, kita masih lagi menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, karangan asal Dr. Yusuf Qardawi, yang telah diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Halal dan Haram dalam Islam. Malam ni tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah, yang saya sebut tadi ialah perkara yang berkaitan dengan suami isteri. Tuan-tuan, perkara yang macam mana? Apabila berlaku perselisihan atau ketidaksefahaman antara suami isteri, maka terjadilah perkara ini, yakni talak. Talak. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, talak. Talak ni apa? Talak ni ialah melepaskan ikatan. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita ambil tali yang putih, kita ikat, yang tu nama dia menghubungkan ikatan. Tapi kalau kita rongkai tali itu, tu nama dia merungkaikan ikatan atau memutuskan ikatan. Jadi talak ialah memutuskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak ataupun dengan perkataan lain yang mempunyai maksud talak. Contoh, dia tak sebut talak tapi dia sebut cerai. Sebab dalam Islam tuan-tuan, dalam kitab fiqh dia sebut talak. Kata hang sebut cerai, tak sebut talak pun tak jadi ya talak. Tak. Kan? Perkataan lain ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Divorce. Jadi yang tu maksud dia talak. Maka berlakulah perceraian ataupun tertalaklah bila ada ucapan talak. Yakni merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak ataupun perkataan lain yang mempunyai maksud talak. Baik. Qala musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, yang dia terjemahkan, yakni Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia terjemah daripada kitab asal karangan Dr. Yusuf Qardawi, Al-Halal wal Haram fil Islam, wa nafa'ana bi'ulumihi, dan bermanfaat ilmunya kepada kita. Apabila sudah gagal segala percubaan untuk mendamaikan di antara pasangan suami isteri dan semua usaha tidak berjaya, barulah ketika itu suami boleh mengambil jalan yang terakhir yang ditunjukkan oleh Islam untuk memenuhi kehendak keadaan dan menyahut seruan darurat atau keperluan untuk menghuraikan kemusykilan yang tidak dapat penyelesaiannya kecuali dengan perpisahan di antara suami isteri itu secara baik. Itulah satu-satunya jalan untuk membolehkan talak. Tuan-tuan, bila berlaku masalah di antara suami isteri, sebelum ni kita dah membicarakan dan membincangkan tentang nusyuz. Apa dia nusyuz? Isteri yang derhaka. Dia ada cara-cara dia. Mula-mula memberi teguran atau nasihat dengan cara yang baik. Tak jalan juga, pisah tempat tidur. Lagi seronok rupanya, boleh pukul dengan tujuan untuk mendidik, lagi mengamuk.
Tu dia. Tak ada jalan penyelesaian dah. Maka jalan yang terakhir supaya harmoninya kehidupan ialah dengan cara talak, ya, melafazkan talak untuk memisahkan perkahwinan. Boleh ke tak boleh dalam Islam talak ni? Ustaz, jangan tanya boleh tak boleh, berlambak. Ada yang kahwin 6 bulan. 6 bulan cerai. Tu kira lama tu. Ada yang 2 bulan. Ya? Pasal apa? Pasal kahwin ni atas desakan, paksaan dari mak dan ayah. Kan? Dah kahwin bulan pertama duduk dengan mak ayah, masuk bulan kedua nak pindah rumah. Angkut barang apa semua masuk rumah baru. Kan? Si suami ni letih, dia kata dekat bini dia, "Cik, pilah buat ayak." Oh, dia ingat dia seorang aja penat. Kita pun penat juga. Apa hang kata? Dah mula. Kan? Hang penat juga, aku penat juga. Siapa lebih penat dah ni? Tak kira lah nak ayak, pi buat sendiri. Oh, kalau itu betul sekali aku cerai hang. Dia tuan-tuan. Nah. Ni cerai semua. Suruh buat ayak macam mana? Kan, tuan-tuan. Ni marah tak marah sungguh. Itu dia. Macam mana, tuan-tuan? No? Baru aja. Sedangkan kalau kita tengok dulu orang tua-tua dulu kenal pun tak nikah, kan? Sampai akhir hayat. Tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Ya. Lah ni kenal dulu. Mak pak pun lah ni tak cari je. Payah dah nak jumpa hak cari kat anak. Kan? Dia semua kata pakai dia. Dia kena mana kita pakai dia. Kan? Pasal apa? Ni boleh tengok siap dah. Ada portal cari jodoh pula pun ada. Kan? Boleh masuk dalam aplikasi tu. Apa masuk tak? Masuk tengok ustaz pun ada juga. Lah jahanam. Kan? Jangan buat pasal ustaz-ustaz sekalian, kan? Lah ni duk nampak kuih nampak tak elok. Nama ustaz-ustaz dan tuan-tuan, agak tercemar. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang orang ambil kesempatan, orang ambil kesempatan. Yang tu yang kita bimbang. Nah, baik tuan-tuan. Kalau dulu kalau kata ustaz tok guru hak mengajar ni, kalau ada anak perempuan kalau boleh nak bagi saja. Kan? Kalau boleh pasal apa? Pasal boleh bimbing anak dia. Ya, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Lah ni belum tentu lagi. Kan? Tengok ustaz main nak kata apa? Kenari. Kan? Kutlah Honda City le gagah tapi naik kenari. Kan? Anak kita habis degree, lah ni tengah duk buat master. Takkanlah nak bagi ustaz naik kenari, kan? Cari hat hebat-hebat sikit. Yang glamour masuk TV. Yang ni barulah setanding, kan? Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Bukan yang tu yang kita nak bicarakan, tapi kita nak bicarakan tentang bila dah rumah tangga tu tak boleh nak cari jalan damai dah. Nasihat dah. Tak boleh nasihat. Suruh orang lain bagi nasihat. Dapat kaunseling daripada pejabat agama, tak jadi juga. Suruh Tok Imam surau, panggil dah Haji Rahim, panggil dah, bagi nasihat, tak jadi. Panggil imam masjid, panggil Ustaz Dek pula, bagi nasihat, tak jadi juga. Kan? Ni kira habis hatiak habaq kat mak pak depa masing-masing. Ya? Habaq kat mak dia, habaq kat ayah dia. Ya? Lagi dahsyat, tak ada jalan dah. Tak ada jalan dah. Jadi tuan-tuan,
Inilah jalan yang terakhir. Islam membenarkan. Islam membenarkan. Talak ni Islam membenarkan. Islam membenarkan untuk mengambil jalan ini, yakni talak ni, dalam keadaan terdesak dan terpaksa, dalam keadaan tidak ada jalan keluar dah. Kerana itulah Islam tidak menganjurkannya dan tidak menyukainya. Ini jalan yang terakhir yang dibenarkan oleh Islam. Ya, tak ada jalan keluar dah. Islam membolehkan cara ini, yakni dengan cara talak ini. Pasal apa? Untuk memberikan jalan keharmonian kepada pasangan yang ada masalah. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah bersabda, abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaq. Maksudnya seburuk-buruk perkara yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah talak. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahallallahu syai'an abghadha ilaihi minat talaq. Maksudnya tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sangat buruk sekali lebih dari talak. Makna kata talak ni adalah diharuskan. Tapi abghadul halal, seburuk-buruk perkara halal ilallahi, di sisi Allah, at-talaq, adalah talak. Ya, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau boleh cari jalan harmoni, maka carilah jalan tersebut. Kalau tak boleh, kalau inilah jalan yang harmoni, terpaksalah untuk kita pilih jalan. Ungkapan yang disifatkan dalam hadis tadi, bahawa talak adalah sesuatu perkara yang halal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawa talak itu merupakan suatu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kerana darurah atau keperluan, di mana akan timbul daripadanya rasa buruk pergaulan. Yakni bila berlaku perceraian, orang akan bunyilah, ya, orang akan membawang, istilahlah, kan? Kalau banyak bawangnya, bawang besar. Ya, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, nah. Orang kata baru tu, kan? Tu pasal apa? Pasal laki dia lah. Dah bunyi benda buruk-buruk dah. Nah. Dan kehilangan rasa kemesraan di antara kedua suami isteri. Nah. Jadi dia timbullah rasa tidak mesra. Ya. No, anak macam mana? Anak pun nanti dia akan terkesan dengan perkara tersebut. Nah, anak pun akan terkesan. Masalah. Nah, tapi benda ni banyak, tuan-tuan. Nah, banyak dah berlaku sekarang ni. Dia macam dengan perkara yang dipandang ringan oleh masyarakat kita dah. Ya, tak ada masalah kalau nak cerai pun, kan, tak ada masalah. Malah kalau kita tengok banyak artis-artis, ya, yang kahwin saat itu cerai. Ya, kahwin pula bukan calang-calang. Ya, wedding of the year. Kan? Hebat. Tapi tak lama lepas tu bercerai. Tuan-tuan. Ya? Sebelum kahwin bukan main berita, kan? Pergi mana pun berteman. Lepas tu bila ada masalah, keluar berita pula sendiri-sendiri, kan? Memandu sendiri, semua dah buat tulis sendiri-sendiri. Lepas tu bercerai, tunjuk gambar pergi mahkamah, hak lelaki pakai kepiah. Kan?
Hak perempuan pakai tudung elok, pakai pik mata. Besar kan, pik mata hitam. Lepas tu berlakulah perceraian. Allahu akbar. Dia tengok macam drama ke noh. Baik. Sehingga menghindari mereka daripada dapat menegakkan batasan hukum Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak suami isteri. Ada pepatah yang mengatakan kalau tidak dapat seia sekata, bukankah baik berpisah sahaja. Sedap kata-kata ni. Kalau tak dapat seia sekata, bukankah baik berpisah sahaja. Kan? Kalau tak dapat sepakat lagi, maka berpisahlah. Itu kalau dengan perpisahan itu dapat merungkaikan masalah. Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tengok banyak bukan kata perkara ni perkara yang kita anggap terpencil. Perkara cerai berai ni, talak ni boleh kata banyak berlaku. Bukan sekadar daripada kalangan orang muda sampai orang tua. Lah ni. Ingat apa lah ni? Orang tua pun pandai WhatsApp. Kan? Bukan biasa-biasa. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah. Tengok dalam WhatsApp dia. Grup apa? Kan? Grup teruna sepi. Kan main. Bubuh nama tu bukan nama had biasa-biasa kan. Nama teruna sepi. Kan? Nama duda gigit jari. Aduh. Pai. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Maksudnya, dan jika keduanya bercerai, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan keperluan masing-masing dari limpah kurnianya. Surah An-Nisa ayat 130. Maknanya tuan-tuan, macam pepatah tadi sebut, kalau tidak dapat seia sekata, bukankah baik berpisah sahaja. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharuskan talak ini ataupun perceraian ini. Kita tengok, cerai ni dalam Islam sajakah? Lepas ni dia akan cerita bagaimana talak sebelum Islam, talak dalam agama Yahudi, talak dalam agama Nasrani, dan juga selepas daripada dijelaskan ataupun diceritakan supaya kita ambil faham. Ustaz, kita bukan agama Nasrani, tak usah duk ambil cerita lah benda tu kan. Tapi kita nak bagi tahu bahawasanya perceraian ni bukan hanya berlaku di kalangan orang Islam saja. Dia berlaku kepada semua bangsa dan tak kira agama. Berlaku perceraian, tuan-tuan. Kita tengok konsep talak sebelum Islam. Islam bukanlah agama pertama yang membenarkan talak, kerana sebelum Islam perbuatan talak itu memang sudah tersebar luas di semua rantau alam ini. Pada zaman dahulu, apabila suami memarahi isterinya, isteri itu lalu dihalau daripada rumah tanpa ada alasan yang munasabah, dan isteri pula tidak diberikan hak untuk membela diri, meminta ganti rugi atau menuntut suatu hak yang timbul daripada perceraian itu. Sebelum turunnya syariat, tuan-tuan, masyarakat yang ada di atas alam dunia ini, daripada kalangan orang-orang jahiliah, bila ada masalah dengan bini dia, halau keluar rumah terus. Kan? Halau keluar. Bukan tak ada bincang-bincang dah, halau keluar. Dah halau keluar, apa pun dia tak bagi. Apa pun dia tak bagi, tuan-tuan. Apa satu hak pun tak ada. Itu dia. Ketika bangsa Yunani mulai mengharum dan tamadunnya mulai berkembang, permasalahan talak itu sudah tersebar luas tanpa ada peraturan dan syarat. Talak pula bagi bangsa Roman, yakni bangsa Rom.
dianggap seperti perkara biasa dalam pokok perkahwinan itu sendiri, sehingga hakim mereka menghukum batalnya perkahwinan apabila disyaratkan di antara kedua belah pihak, suami dan isteri, janji tidak boleh bercerai. Perkahwinan menurut fahaman agamanya pada generasi pertama bagi bangsa Rom tetap mengharamkan perceraian. Akan tetapi pada masa yang sama, suami diberi kuasa mutlak yang tidak terbatas ke atas isterinya, sehingga dia hendak membunuh isterinya pun tetap boleh. Yang ni bangsa Rom pula, ya, Roman dulu. Macam mana? Dalam perkahwinan, mereka disyaratkan antara suami isteri berjanji tak boleh bercerai. Setelah janji-janji ini tuan-tuan, kita ni duduk heboh tentang perkahwinan. Perkahwinan antara orang India, bukan orang tu dia orang India duduk Malaysia, orang India yang duduk di India dengan rakyat Malaysia, kan? Yang di India tu dia pemain hoki, main hoki, kan? Berdasarkan pengakuan, sebelum balik ke India, mereka dah akad nikah di sini, dan lelaki tu dah memeluk Islam katanya. Tapi bila pergi sana, dia buat upacara mengikut kepercayaan keluarga si lelaki itu. Yang ni kepercayaan Sikh. Pakai serban, bukan pakai serban balik haji, kan? Ni pakai serban lilit banyak, kan? Sampai heboh tuan-tuan, heboh. Kita pun tak tahu. InsyaAllah tuan-tuan bila balik main sini, ya, pihak Sultan Johor pun arahkan supaya panggil dan dapatkan keterangan bangsa Johor, kan? Daripada mereka punya sendiri, nama yang istimewa, tuan-tuan. Baik. Orang-orang Rom, walaupun dalam perkahwinan, dalam lafaz perkahwinan, janji perkahwinan, kedua belah pihak berjanji tidak boleh bercerai. Tapi suami ada hak sepenuh-penuhnya, nak buat apa pun dekat isteri dia. Sampai nak bunuh pun tak boleh tindakan. Dibolehkan sampai macam tu sekali. Ni penyiksaan ni tuan-tuan kepada golongan wanita. Masya-Allah. Kemudian tengok pula dalam agama Yahudi. Adapun talak dalam agama Yahudi sememangnya dibolehkan, tetapi dalam keadaan yang keterlaluan. Seorang suami dipaksa mentalak isterinya apabila disabit dengan bukti bahawa isteri telah melakukan perbuatan keji, sehingga jika suami telah memaafkannya daripada pekerjaan jahatnya itu. Undang-undang agama Yahudi juga memaksa seorang suami supaya mentalak isterinya apabila dia telah berkahwin dengan isterinya selama 10 tahun. Namun isteri itu tidak dapat melahirkan keturunan daripada suaminya itu. Tuan-tuan, dinukilkan daripada buku Al-Islam Din Am Khalid, karya almarhum Farid Wajdi, seorang ulama dari Mesir. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Yang ni cara Yahudi. Macam mana cara Yahudi ni? Macam kita baca tadi, ya. Undang-undang agama Yahudi memaksa suami, kalaulah isteri dia tak boleh mengandung, tak boleh bagi keturunan, tak boleh melahirkan keturunan, cerai. Satu paksaan. Sampai macam tu tuan-tuan. Ataupun si isteri melakukan satu perbuatan yang tak elok,
Ya. Yang keji menurut fahaman mereka. Dalam fahaman mereka, suami dipaksa untuk menceraikan isterinya. Sampai macam tu sekali, tuan-tuan. No? Kemudian talak dalam agama Nasrani. Ni panjang. Nasrani ni agama apa? Agama Kristian. Agama Kristian. Kita bagi orang Melayu dia ada kelainan sikit. Kalau Nasrani dia panggil Serani. Serani itu Kristian lah. Ada orang Serani. Ni kata, yang ni macam ada satu bangsa khusus pula, bangsa lain-lain. Bangsa Serani. Dulu ada di Pokok Senar tu satu kampung, nama dia Kampung Serani. Tapi tak ada pun orang Serani di situ. Jadi tukar, oleh kerana tak ada orang Serani di situ, dia tukar kepada Kampung Aman. Dan ni buah nama Kampung Aman. Kalau tanya orang dulu-dulu, lepas tahu lah Kampung Serani. Tanya orang lah, lepas tak tahu Kampung Serani. Yang tahu Kampung Aman. Macam Kampung Deke. Nama lah Deke. Ya kan? Nama lekeh tu kan? Nama apa? Han duduk tahun ni. Duduk dekat Habak pun. Jalan nak pergi Gok Lobok, dia tak Habak kampung hampir terang tu. Kan? Pasal malu nak sebut. Kan? Duduk mana? Duduk Kampung Deke. Kampung Deke. Lah ni tukar nama dah. Sentosa. Kan? Lah ni duduk mana ni? Duduk Kampung Sentosa. Dengar sedap sikit lah. Baik. Macam mana pula dalam agama Nasrani? Agama Nasrani ni, ya, dalam kitab ni lah. Dalam kitab disebut dengan agama Nasrani. Tapi banyaknya daripada Kristian. Kristian ni dia ada banyak mazhab dia. Agama Masihi atau Nasrani pula ialah agama yang satu-satunya menyimpang daripada lain-lain agama yang pernah disebutkan. Agama ini telah menentang agama Yahudi dalam permasalahan talak. Kerana Injil yang dimaksudkan dalam apa penulisan ini adalah Bible. Letak dalam kurungan Bible. Kerana Bible mereka telah mengatakan atas lisan Nabi Isa Al-Masih tentang pengharaman talak dan pengharaman perkahwinan bagi siapa yang mentalak, bagi lelaki maupun wanita, sebagaimana yang tersebut di dalam Injil Matta ataupun Injil Matius. Ya. Ayat 31 hingga ayat 32. Iaitu, sudah dikatakan barang siapa yang mentalak isterinya, hendaklah memberikan surat talak itu kepadanya. Tetapi aku berkata kepada kamu, barang siapa yang mentalak isterinya kerana sebab perzinaan, maka dia telah menjadikannya seorang penzina. Barang siapa yang berkahwin dengan wanita yang ditalak, maka dia telah berzina. Di dalam Injil Markus, ya, ayat 11 dan 12 berbunyi, barang siapa yang mentalak isterinya dan berkahwin pula dengan yang lain, maka sebenarnya dia telah berzina dengannya. Dan sekiranya seorang wanita mentalak suaminya lalu berkahwin, pelik mendengar, lalu berkahwin dengan lelaki yang lain, maka dia telah melakukan perbuatan keji, iaitu berzina. Apa yang pelik, tuan-tuan? Dengar di sini. Ya, orang perempuan mentalak suaminya, kan? Kita dalam Islam, kuasa talak itu ada pada suami. Ya, ada hikmah dia, banyak hikmahnya. Baik, Injil menetapkan pengharaman yang begitu berat sekali.
dengan alasan bahawa apa yang sudah disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkahwinan tidak seharusnya dipisahkan oleh manusia. Maksud daripada pengertian tadi memanglah tepat sekali, akan tetapi kaum Nasrani telah menjadikannya sebagai alasan untuk mengharamkan talak atau perceraian. Sudah tentu penetapan umpama ini sangat menghairankan, kerana maksud daripada pengertian bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatukan di antara kedua suami isteri itu ialah keizinannya sehingga mereka dapat mendirikan rumah tangga. Oleh itu wajarlah jika dinisbahkan soal menyatukan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun pada zahirnya manusialah yang mengatur agar diadakan akad perkahwinan di antara lelaki dan wanita itu. Kemudian jika Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan pula kedua-dua pasangan itu untuk bercerai disebabkan oleh suatu masalah atau perkara, maka wajar pula dikatakan soal perceraian itu berlaku dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala juga, meskipun yang mengatur perkara itu adalah manusia itu sendiri. Dengan ini jelaslah bahawa bukanlah manusia itu yang menceraikan apa yang disatukan oleh Tuhan, akan tetapi yang menyatu dalam perjodohan mereka, dan yang menceraikan dengan talak di antara kedua mereka ialah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala juga yang memisahkan di antara keduanya disebabkan perbuatan zina. Jika mengapa tidak dia juga yang memisahkan di antara keduanya dengan sebab musabab yang lain yang menjadi mereka bercerai. Jadi tuan-tuan faham tak? Apa dia ustaz kami tak faham? Ini dalam agama Nasrani. Nah, nak bagi tahu kata perbezaan di antara agama selain daripada Islam, ya, ada yang tak bagi terus. Walaupun berlaku perkara yang tak elok, ya, sampailah perempuan berzina dengan orang lain atau lelaki berzina dengan orang lain, tak boleh bercerai juga lagu mana pun. Walaupun nak berkelahi nak lagu mana, sampai macam tu sekali, tu pun tak kena juga. Dan satu lagi bagi kuasa terus kat suami, kalaulah berlaku apa-apa, boleh halau keluar pada rumah. Ya? Sampaikan kuasa mutlak pada suami, nak bunuh pun tak apa, sampai macam tu. Jadi Islam dia datang bawa perdamaian. Tak boleh buat apa dah antara suami isteri. Tak ada jalan dah. Jalan perdamaian ni banyak cara dia. Kalau ada masalah, ya, kita lantiklah seorang pendamai, hakam untuk mendamaikan. Cari jalan. Cari jalan dulu. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat ni rahmati Allah. Nah, kalau ada masalah, bila pergi mengadu kepada mahkamah syariah ataupun pejabat agama, mula-mula dia panggil untuk bagi kaunseling dulu. Setengah orang tu dia tak mau kaunseling lah. Ya, hampir repot pejabat agama lagi pi dah. Lepas tu macam mana? Dia pun bagi kaunseling saja. Ni lah cara dia. Bagi kaunseling dulu. Dengar dulu. Ada tak jalan penyelesaian dia? Ya, cari jalan penyelesaian dia. Jangan sampai mengelak daripada perceraian itu berlaku. Ya, kalau nak bercerai pekat mai, lama-lama jenis si borang. Bagi mai, ada masalah apa sebenarnya? Masalah dia lagu ni. Saya nak bagi tahu, kan, saya ni pi kerja penat, suami kata. Oh, penat pi kerja. Iyalah, kerja apa yang tak penat? Ada. Kerja yang tak penat kan. Tapi kerja kebanyakan yang penat. Memanglah kerja penat. Kan? Semua beli siap-siap dah, suruh dia masak. Dia pun telefon kata, bang balik main makan. Sampai di rumah, lok semua penuh meja, tak tahu nasi dia tak tekan. Masalah tu ya. Masalah tu ya. Ni nak makan apa ni? Nak makan lauk. Bodoh. Dia mula keluar benda tak elok daripada mulut. Hak tu pun tak boleh nak fikir. Tak ni aku tahu dah aku ni
balik penat-penat, saya aku nak pergi pula. Pang, gelubung. Jadi bergaduh. Yang tu je, kan? Kaunseling pula tanya, nak tanya berapa kali dah tak tekan nasi, kan? Abang kata saya ni jarang masak nasi guna dapur ni, baru beli, kan? Selalunya guna dapur gas tu je masak. Hak ni tak tahu, kata nak kena tekan 2 kali. Tekan sekali dia tak masak lagi, dia perangat ya, tekan 2 kali. Ni jenis baru punya. Saya mana nak tahu. Itulah. Orang dah ajak dah. Mula-mula beli. Depan kaunselor dia relax lu dengar lu. Biar belu. Pasal apa? Dia kali masuk campur lagi. Kalau dia masuk campur, kali dengan dia. Ya? Sekali lelaki tu kata, bukan aku cerai bini aku je. Hang pun aku cerai kau. Jahanam, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam Islam cari jalan penyelesaian dulu. Sebab tu adanya kaunseling. Hantar pejabat agama, hantar kaunseling tu. Ya, bila pergi kaunseling ni, ya, dia nak cari jalan penyelesaian. Cari jalan damai. Ya. Dia akan tanya lu, anak ada berapa orang? Kan? Dia masalah apa? Masalah dia lagu ni lah. Ni banyak ni tuan-tuan. Kadang-kadang hak saya sebut ni realiti yang berlaku. Ya, masalah dia lagu ni. Kami dah kahwin dah lebih kurang 15 tahun dah. Anak hak sulung tu dah ni tingkatan 3. Lah ni kan ada apa? Ada grup WhatsApp ni. Bila buat cari kawan-kawan lama, adalah grup reunion. Kan? Lepas tu buatlah perjumpaan. Bila buat perjumpaan, jumpalah balik. Jumpa siapa? Awet lama. Hanya. Kan? Bila jumpa dulu hak mana? Hak cinta monyet dulu. Hak tulis surat, ya, buh bedok dalam sambung surat tu. Cikgu Zul tahu lah zaman dulu tu. Kan? Ya nah. Tak berani mengaku orang kan. Contohlah tuan-tuan tu. Bila jumpa, lepas tu mula-mula tak apa jumpa ni. Lepas tu chatting. Mulalah PM hang, PM aku. PM kan Perdana Menteri tak? Kan, personal message. Hantarlah WhatsApp. Cerita baliklah zaman dulu. Ya. Dua-dua pi komta tengok wayang di delete, keluar makanlah mi hailam tepi tu, kedai Cina tapi depa pekat makan, kan? Depa kata tak ada babi, makan pilah dua-dua betul perut, kan? Tuan-tuan, lepas tu naik feri. Ni cerita pula feri. Dulu feri no naik, kan? Feri ni naik. Dah ni depa kata feri pun nak ni lah. Nak berhenti dah. Jom kita pergi naik feri sama-sama macam dulu. Dia mula cerita tu. Tak tahu hantar silap. Hak nu pun pergi buh yang juga. Hak ni pun bini dia sendiri pun dia pergi buh yang juga. Bila pula dia ni ajak aku pergi naik feri? Kan, dapat cerita tu. Mulalah berlakunya keretakan, kan? Pasal apa? Pasal ada punca lah, kan? Lah ni buanglah punca tu, kan? Buang punca tu, habislah. Masalah tak nak buang, nak telan paip, kan? Seorang tua-tua kata, kan? Macam dulu lagu ekspedisi lah, ditelan pahit, nak buang rasa sayang, kan? Aku tak orang nyanyi, takut hujan orang dah panas 2-3 hari dah. Dia tahu. Duk tu lagu tu. Selamatkan rumah tangga kita. Nu anak hak sulung dah tingkatan 3. Anak dah 6. Kan? Jadi cari jalan penyelesaian untuk damai. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Ya. Sebab apa? Perkahwinan itu adalah untuk mawaddah, sakinah, untuk bahagia, untuk kita rasa saling ada perlu memerlukan. Tuan-tuan, jangan kata kita ni sempurna. Ya, rasalah kita tidak sempurna, ya. Pasangan tidak sempurna, kita dipertemukan untuk memperbaiki kelemahan supaya lebih sempurna. Tuan-tuan. Masing-masing kita ada kelemahan sendiri. InsyaAllah nanti kita tengok pula perbezaan mazhab dalam permasalahan talak. Mazhab Masihi, yakni di antara agama-agama samawi seperti yang terdapat dalam kitab Injil, ya, yang terdapat dalam kitab Taurat. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan bukan nak ambil apa, nak ambil pengetahuan. Sekurang-kurang kita tahu. Talak ni bukan hanya orang Melayu, bukan hanya orang Islam, dia seluruh umat manusia yang ada dan merentasi pelbagai agama yang ada berlaku masalah perceraian ni. Wallahu a'lam. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekadar itu untuk malam ni, pertemuan kita pada kali ini. Bertemu lagi pada tahun depan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.